Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, pepatah Melayu ada berkata, terlajak perahu boleh diundur, terlajak cakap buruk padahnya. Tetapi inilah yang berlaku di Beijing di akhir lawatan 2 hari Menteri Luar Malaysia, Hishamuddin Hussein ke China baru-baru ini. Dalam satu sidang akbar bersama Menteri Luar China, Wang Yi, Hishamuddin memanggil China sebagai abang besar atau Big Brother. Dengan pantas Menteri Luar China membalas, kita adik-beradik, kata Wang Yi. Hishamuddin sebagai seorang wira ataupun frontliner di barisan hadapan yang sepatutnya menjaga marwah dan kedaulatan Malaysia telah gagal dalam usaha tugas hakikinya. Mungkin dengan layanan mesra dan hospitality tuan rumah China yang tidak ada tolak bandingnya, mewarisi empire silamnya yang bijak berdiplomasi sejak zaman Marco Polo lagi, maka Menteri Luar Malaysia anak bangsawan dari Johor itu kecundang dan melutut, lalu mengakui bahawa Malaysia ini sebagai adik kecil China, jikapun tak sampai ke tahap boneka. Hishamuddin perlu meminta maaf kepada rakyat Malaysia, meletakkan jawatan Menteri Luar mungkin terlalu berat baginya. Sekurang-kurangnya anak bekas Perdana Menteri ketiga itu wajarlah meminta maaf. Mengapa Hishamuddin Hussein perlu meminta maaf kepada rakyat Malaysia? Ini penjelasan dari saya. Pertama, masakan sebagai Menteri Luar, Hishamuddin tidak sedar bahawa China telah melakukan banyak kali pencerobohan ke dalam perairan Malaysia di Sarawak yang diiktiraf oleh Undang-Undang Antarabangsa sebagai perairan negara kita. Kedua, sebagai Menteri Luar, tidak mungkin Hishamuddin tidak tahu bahawa China tidak mengiktiraf Zon Ekonomi Eksekutif Malaysia. Tidak munasabahlah untuk kita rakyat biasa perlu memberitahu Hishamuddin bahawa kebanyakan telaga minyak, pelantar minyak, sumber petroleum dan gas asli Malaysia yang dicari gali oleh Petronas berada di dalam Zon Ekonomi Eksekutif negara kita. Ketiga, masakan Menteri Luar Hishamuddin cepat lupa bahawa kuasa besar China sekarang mendakwa hampir keseluruhan Laut China Selatan adalah miliknya. Malaysia juga menuntut beberapa kepulauan di Laut China Selatan ini. Bagaimana kita hendak dipandang bermaruah oleh China jika Malaysia jadi adik kecil kepada abang besar China? Keempat, Hishamuddin sebagai Menteri Luar tentu seorang menteri yang cerdik dan arif tentang sejarah. Hampir 60 tahun lalu, yaitu pada tahun 1961, telah diadakan persidangan pergerakan negara-negara berkecuali di Bandung, Indonesia. Pemimpin-pemimpin penting Asia seperti Presiden Soekarno, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru, Choi En-lai telah hadir ke dalam persidangan itu dan mengasaskan pergerakan negara-negara berkecuali itu. Apa yang Menteri Luar Malaysia Hishamuddin ucapkan di Beijing baru-baru ini dan dilaporkan ke seluruh dunia adalah bertentangan dengan dasar berkecuali yang dipegang oleh Malaysia sebagai teras asas dasar luar negara Malaysia. Kelima, Hishamuddin Hussein tentu masih ingat bahawa pertubuhan ASEAN telah dibentuk lebih kurang 50 tahun yang lalu sebagai suatu zon yang aman, bebas dan berkecuali, atau ringkasnya ZOPFAN. Prinsip ZOPFAN ialah secara tepatnya dibentuk pada tahun 1967. Antara pelopornya ialah 3 orang Menteri Luar di Asia Tenggara, yaitu Tun Abdul Razak, Adam Malik dan Carlos Ramula. Jadi, Hishamuddin Hussein janganlah rusakkan prinsip ZOPFAN yang penting ini yang telah berdekad-dekad menolong menjadikan rantau Asia Tenggara ini kawasan yang aman. Sebagai Menteri Luar Malaysia, tentunya Hishamuddin tidak perlu diingat-ingatkan bahawa di rantau Asia Tenggara inilah kemungkinan besar sengketa ketenteraan antara Amerika Syarikat dengan China akan berlaku. Sebarang provokasi yang tidak terkawal akan membawa konflik peperangan di rantau ini. Jadi ingatlah bidalan Melayu, kerana pulut santan binasa. Kita tidak mahu kerana mulut Menteri Luar kita yang tidak cermat, Malaysia akan terheret ke dalam sengketa dua kuasa besar Amerika Syarikat dan China. Ditulis oleh Hasan Karim, ahli Parlimen Pasir Gudang. Artikel ini adalah pandangan pribadi penulis dan tidak semestinya mencerminkan pendirian rasmi Malaysia kini.
dan juga admin. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.